saya Pizza Korea dengan dia nombor bateri 369 468. Okay. So di sini saya nak terangkan tentang fikiran dan kritikan kritik dalam buku Descartes. Okay. Saya nak menerangkan tentang bab satu, iaitu teori dan metafizik. Okay. Rene Descartes ni dia mempunyai tempoh kerja yang pendek dalam kehidupannya. So beliau memulakan penyelidikan tentang falsafah dan sains semula jadi pada tahun 1628. Beliau telah membuat sumbangan kepada ilmu fizik, matematik, optik dan pemerhatian yang bermanfaat dalam bidang lain, khususnya meteorologi dengan fisiologi. So beliau juga terkenal dengan kata-katanya, iaitu cogito ergo sum. Okay. So dengan itu adalah prinsip pertama metafiziknya. Okay, so menurut Descartes, metafizik ni dia amat kabur dan pengaruh atas falsafah tu, metafizik ini dia amat mendalam. Okay, itu Descartes juga beralih kepada metafizik pada permulaan dan pertengahan zaman produktif. Beliau mengembangkan teori ini bertujuan untuk mengorak langkah bagi penyataan fizik matematik. Oleh itu, Descartes cuba membuktikan bahawa ada ciri-ciri yang betul difahami dalam geometri, iaitu panjang, kedalaman dan kelebaran yang penting bagi jirim. So fizik Descartes ni dia bukan dibina daripada fakta matematik, tapi dia mempunyai fakta tentang saiz, bentuk, komposisi dan kelajuan yang boleh difahami oleh minda kita. Sekarang itu adalah bab satu. Sekian, terima kasih. Okey, untuk bab 2 pula, iaitu penemuan kerjaya. So Descartes ni dia dapat membangunkan keyakinan diri beliau atas usaha penyelidikan beliau. So beliau ni dilahirkan di Touraine, di utara barat Perancis pada 31 Mac 1956. Okey. Dia juga daripada keluarga yang bukan terdiri daripada ahli sains. So kedua-dua datuk dan moyang lelaki sebelah bapa beliau ialah doktor. Tapi bapanya juga seorang peguam dan magistrate. So datuk sebelah ibu pula pernah menyandang jawatan awam yang tinggi di Perancis. So dia mungkin sekitar usia 10 tahun Rene Descartes ni dihantar ke kolej Jesuit La Fleche di Anjou. So beliau menjadi penuntut di situ selama 8 tahun. Sebab dia jadi penuntut di situ, so dia juga mendapat latihan awal dalam bidang sains. Pada tahun lepas tu, pada 2 tahun terakhir, beliau diajar matematik. Lepas tu Descartes ni juga didedahkan kepada teori akademik yang tentang perbezaan dan pertukaran semula jadi. Okay, so di beredar pada usia dia 22 tahun, dia juga berjumpa dengan doktor yang berusia 8 tahun lebih tua daripada dia,
daripada Descartes ni, iaitu Isaac Bachman. Okey. Setelah itu mereka terus jadi kawan baik. So Bachman ni pula ialah seorang cendekiawan yang mempunyai minat saintifik yang luas. So, dan besar pengaruhnya kepada Descartes. Dan lepas tu Descartes juga telah mengumumkan bahawa beliau telah menemukan penyelesaian kepada masalah matematik yang berlarutan. Oleh sebab itu, beliau juga beritahu kepada Batman sebab dia buat macam tu adalah bertujuan untuk memberikan orang awam sains yang betul-betul baharu. So disebabkan itu minat Descartes dalam bidang sains ni, dalam bidang saintifik, betul-betul bertapak dan tinggi. Sekian, terima kasih. Peace. Selamat sejahtera kepada Profesor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tashwin dan nama bidik saya adalah 269571. Hari ini, saya akan meneruskan dengan bab 3, iaitu satu sains, satu kaedah. Terdapat satu petikan dalam bahasa Inggeris mengatakan bahawa every action has its equal reaction, iaitu setiap tindakan yang dilakukan mempunyai tindak balas yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan. Sebelum ni, ramai yang ingat bahawa sains dan matematik adalah berbeza, tetapi Descartes telah memberitahu bahawa di bawah setiap matematik terdapat pelbagai kaedah dan terdapat pelbagai sains yang digunakan. Beliau juga berhasrat untuk menggunakan idea sains untuk menggabungkan algebra dengan geometri untuk menemukan satu penemuan baru. Beliau telah memberitahu idea ini kepada pelbagai ahli falsafah, ahli sains dan cendekiawan, tapi ramai yang tidak bersetuju kerana mungkin idea itu akan gagal. Beliau juga mengatakan bahawa sebelum menghapuskan satu kaedah, sebuah kaedah yang baru perlu diciptakan untuk menggantikan kaedah ini supaya kaedah ini tidak gagal. Beliau juga berpendapat bahawa tugasan pemastian satu kaedah baru tidak boleh digeserkan, kerana kalau digeser mesti berlaku kesilapan dan salah tafsiran. Persediaan Descartes mengambil masa selama 9 tahun. Dalam bab ini, Descartes mengatakan bahawa di bawah setiap sains, setiap perkara yang dilakukan, terdapat suatu kaedah yang baru. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Mahtar. So hari ini saya nak kongsi sedikit buku yang telah saya baca, iaitu Descartes. Dan saya ingin bercerita tentang bab yang telah saya baca, iaitu bab 4 yang bertajuk Yang Mutlak, Sifat Sederhana dan Masalah. Beberapa kajian yang telah dirumuskan oleh Descartes sebelum tahun 1628 lagi, terdapat karya yang telah ditulis oleh Descartes yang dianggap teoritis. Karya yang mengandungi 36 hukum dan 3 set adalah setiap satunya merangkumi 12 hukum yang belum disiapkan lagi. Seterusnya, hukum 4 pula merupakan bukan kaedah yang ingin tahu yang perlu dibuat penyiasatan. Dalam membincangkan tentang hukum ini, Descartes mula berfikir tentang faedah atau kaedah untuk menyelesaikan soalan sains yang bercirikan matematik. Beliau menyatakan bahawa sebenarnya teknik dalam algebra dan geometri merupakan sesuatu yang umum. Kemudian beliau menegaskan kewujudan matematik sejagat. Terdapat 3 hukum yang penting kepada keseluruhan teori tersebut. Yang pertama ialah hukum 5 adalah untuk mengurangkan proposisi yang rumit dan kabur supaya dapat menghasilkan sesuatu dengan lebih mudah. Seterusnya, kedua pula ialah hukum 6 yang mengembangkan tentang perkara yang dikatakan mudah. Ketiga pula ialah hukum 7 yang memberikan teknik untuk mendaki tingkat tersebut daripada peristilahan yang terdapat pada hukum 5. Pendidikan ini dilakukan dengan proposisi
proposisi yang paling mudah agar terhasilnya sesuatu soalan dapat mengurangkan kesulitan yang mengurusi semua tingkat. Beliau bermula dengan soalan yang berhubung dengan analistik, iaitu membidas kembali. Hal ini merupakan masalah optik yang menerangkan garisan sinar cahaya yang selari. Tokoh matematik sendiri yang akan menyedari bahawa garis yang dicarinya bergantung pada nisbah antara sudut apabila sinar itu tentang bahantara yang tumpai dengan sudut daripada tempat yang ia lencongkan. Menurut Descartes, hukum 5 mampu menyelesaikan masalah dengan meningkatkan kepada proposisi yang lebih mudah. Setiap daripada proposisi itu mempunyai nilai nisbah sudut, tetapi ahli matematik tulen melanggar hukum pertama bagi penyiasatan dalam regular, di mana ahli matematik itu sendiri akan melibatkan nombor dan angka, bukan melibatkan perkara yang secara umum. Penyiasatan perlu memahami nisbah antara sudut berubah-ubah dengan perubahan dalam sudut akibat perbezaan antara sinar yang dilalui oleh cahaya. Untuk memahami perubahan ini, penyiasatan juga perlu memahami cara sinar melalui jisim halus yang sesuai untuk transmisinya, sama ada jenis tindakan kuasa itu kuasa cahaya ataupun jenis kuasa semula jadi. Sifat kuasa semula jadi yang dinamakan Descartes adalah terma yang paling mutlak, dari mana sifat cahaya lebih mudah difahami. Descartes mula memberikan ciri-ciri mutlak di bawah hukum 6 regular, iaitu apa yang dinamakan mutlak adalah dianggap bebas. Maksudnya ialah setiap jirim yang kebenaran atau kepalsuannya boleh dibentuk sepastinya melibatkan kombinasi benda yang boleh difahami. Descartes mula memberi sifat yang mudah, iaitu kepada 3 kelas pengetahuan, keasingan dan kesanggupan. Justru Descartes memberikan contoh maksud sifat material, iaitu benda-benda yang mempunyai bentuk, ciri kepanjangan atau berada dalam keadaan yang bergerak. Hal ini dikatakan dapat menyelesaikan masalah untuk menjawab soalan tentang kuasa dengan kualiti objek fizikal secara umum. Semua data yang berkaitan antara panjang, tebal dan berat boleh diukur dengan unik. Manakala setiap masalah fizikal yang difikirkan Descartes pula adalah memberikan hukum terperinci dalam tata susun titik dan garis atau di tempat singkatan diperlukan dalam persamaan antara nombor. Beliau percaya bahawa tata tanda setiap dalam algebra dan geometri perlu disatukan. Beliau juga mengatakan analisis algebra terikat amat dekat dengan penelitian angka. Algebra pula amat terhad kepada hukum dan simbol tertentu hingga keputusan akhirnya menjadi keliru. Paksi X dan Y tidak dicipta oleh Descartes tetapi dikembangkan oleh beliau dengan cara yang baru dalam geometrinya. Beliau juga membuat perancangan untuk menunjukkan 12 hukum regular terakhir yang menerangkan sejelas-jelasnya jalan daripada yang diketahui kepada yang tidak diketahui dalam bentuk matematik. Namun beliau tidak dapat menggubal 12 hukum akhir ini, tetapi lebih kurang 21 yang dihimpunnya beliau memperolehi satu teori yang jelas menerusi penulisan beliau selepas regular. Descartes ingin mencipta sesebuah kaedah yang mempunyai kelebihan tanpa sebarang kelemahan bagi logik dalam algebra dan geometri. Beliau telah memberikan dalam diskurs bahawa beliau telah menjumpai satu formula sedemikian. Beliau juga mengatakan bahawa telah memperoleh sedikit kejayaan. Beliau juga tidak menghadkan kaedah supaya dapat menyelesaikan masalah lain. Waktu dalam Jerman, beliau telah menemukan kaedah induk, kaedah yang prinsip boleh digunakan untuk sains lain. Disebabkan sains lain bergantung dengan falsafah, beliau terlebih dahulu menetapkan kepastian dalam bidang ini. Beliau juga berpendapat bahawa tugasan pemastian ini tidak boleh digesahkan sebab mungkin berlaku kesilapan tafsiran. Persediaan Descartes mengambil masa selama 9 tahun. Pada tahun 1628, barulah beliau menetapkan prinsip tertentu untuk menyelesaikan masalah dalam bidang sains lain. Iaitu sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkiyah Derina Syamsuddin, nomor matrik 268727. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan bagi bab 5 yang bertajuk Merayau-rayau di merata dunia. Bab 5 ini menceritakan mengenai perjalanan Descartes di luar Prancis. Menurut buku beliau, yaitu Discours, tetapi merayau-rayau di merata dunia ialah satu tempoh yang digunakan oleh Descartes untuk berjalan-jalan di luar Prancis.
Beliau melakukan perjalanan itu untuk memperoleh pengalaman dan mengembangkan kematangan yang diperlukan untuk tugas yang paling penting. Tugas yang paling penting itu yaitu menemukan prinsip yang nyata dalam falsafah. Descartes memulakan ceritanya dengan mencatatkan ketidakpuasan hati beliau tentang persoalannya dahulu, dan penemuan satu kaidah oleh beliau yang mampu membetulkan semua yang salah berkaitan dengannya dahulu. Beliau meneruskan cerita bagaimana beliau mula-mula menggunakan kaidah meraih-raih di merata dunia itu secara yang agak memuaskan dalam matematik, dan bagaimana sebelum memanjangkan usahanya, beliau sadar bahwa beliau perlu membuat loncongan ke dalam bidang falsafah, yang dengan sendirinya memerlukan beliau terlebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman. Cerita Descartes tentang perjalanannya dimasukkan ke dalam cerita ini, ke dalam buku Discourse, bukan sebagai tentang apa yang berlaku antara 1619 hingga 1628, tetapi sebagai satu usaha yang menunjukkan batas yang dihadapi beliau ketika mencari kaidah yang dipilihnya untuk membentukkan kepercayaan yang terdahulu. Pendekatan ini menyebabkan banyak salah paham, sehingga Descartes ingin menghilangkan anggapan bahwa dalam proses menghilangkan prasangka itu, beliau hanya mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh skeptis falsafah dan menerapkan skeptisisme yang merusakkan, yang tidak mempengaruhi kepercayaan apapun, dan yang akan melumpuhkannya berkaitan dengan masalah praktikal. Descartes bercakap dalam bukunya yaitu Discourse, bagaimana beliau secara serentak menjalani kehidupan pengembara dan menghancurkan ide-ide sebelumnya. Descartes memberitahu dalam bukunya yaitu Discourse, bagaimana beliau secara serentak menjalani kehidupannya seorang pengembara dan memusnahkan pendapatnya yang terdahulu. Beliau berjaya melakukan kedua-kedua perkara ini, sebab beliau mengecualikan daripada fase yang memusnahkan pengajaran diri ke diri, maksud kode moral yang sementara, rukun agama beliau, dan kepercayaan beliau terhadap keutuhan undang-undang dan adat resam negerinya. Akhirnya, kita mesti menerima tuduhan yang dibuat dalam Discourse mengenai apa yang dilakukan Descartes ketika dia melakukannya dan mengapa dia melakukannya, seperti apa yang kita lakukan dalam dongeng. Buku yang dikemukakan Descartes dalam Discourse kepada pembacanya adalah kisah dongeng. Sekian pembentangan dari saya pada bab 5. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembentangan pada bab 6 yang bertajuk Paris. Pada bahagian 3 Discourse, tidak membezakan dengan jelas hari-hari yang dihabiskan Descartes di Paris dengan hari-hari yang dihabiskan untuk perjalanan di luar Prancis. Tetapi terdapat dua petikan yang boleh dikaitkan dengan tempo beliau tinggal di Paris. Antaranya, Descartes melaporkan bahwa sepanjang 9 tahun meraya-raya yang di luar Prancis, beliau terus mengamalkan kaidah yang beliau telah terapkan untuk dirinya. Selain memastikan secara umum untuk mengendalikan semua pikirannya mengikut hukumnya, beliau memperuntukkan beberapa jam sekali-sekali untuk mengaplikasikannya kepada masalah matematik. Petikan kedua daripada Discourse, yang mungkin berkaitan dengan masa Descartes tinggal di Paris, muncul hampir pada penghujung bahagian 3. Di sini, pada penghujung bagian 3, Descartes mencatatkan bahwa beliau telah mengekalkan suatu sikap netral dalam hal intelektualnya. Beliau pun menyambung dengan mengatakan, beliau coba menjadikannya nyata dan mencari asas bagi falsafah yang baru. Di Paris, Descartes disambut oleh orang awam yang mempunyai selera yang kuat untuk perkara yang gasang dalam kesusastraan, untuk sembarang idea subversif dalam falsafah dan teologi. Ialah Marin Mersenne, seorang paderi minim. Pada 1624 dan 1625, Mersenne telah menerbitkan satu teks polemik berukuran sebuah buku yang menentang
kekufuran dan ateisme libertin. Mersenne memperkenalkan Descartes kepada seorang ahli kumpulan pidato yaitu Guillaume Giblouf melalui intervensi Pierre Berrulle, seorang kardinal yang terlibat dengan kumpulan pidato itu. Descartes berjanji akan menumpukan perhatian kepada pembaharuan falsafah. Intervensi Berrulle berlaku disebabkan ucapan yang mengagumkan yang disampaikan oleh Descartes. Apabila dijemput untuk memberikan pendapatnya tentang satu ceramah yang kritikal terhadap falsafah akademik pada saat intervensi Berrulle tersebut, walaupun Descartes bersetuju dengan Chandos, pada saat itu Chandos melakukan sebuah ceramah mengenai kritikalnya terhadap falsafah akademik. Walaupun Descartes saat itu bersetuju dengan Chandos bahwa suatu alternatif diperlukan bagi mengartikan falsafah akademik, tetapi beliau berhujah bahwa untuk menunjukkan dalam 12 hukum terakhir, regule sebagaimana sebarang masalah, bagaimana kasar dan rumusan permulaannya boleh diterjemahkannya kepada soalan yang menerangkan sejelas-jelasnya jalan daripada diketahui kepada yang diketahui seperti dalam matematik. Jadi kesimpulan dalam bab 6 bertajuk Paris ini itu mengenai hari-hari yang dihabiskan oleh Descartes di Paris dengan dia bertemu dengan beberapa temannya seperti Guillaume Giblouf dan juga Marie Mersenne yang membahas dan mendalami mengenai apa itu falsafah dalam matematik seperti itu. Sekian pembentangan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Hamdan dan nombor matrik saya adalah 269739. Jadi saya akan menyambung pembentangan daripada kawan-kawan saya, iaitu saya mengambil bab 7 iaitu fizik yang tak tertahan. Jadi di dalam bab 7 ini yang mempunyai tajuk fizik yang tak tertahan, dia memberitahu bahawa Descartes ini mempunyai beberapa projek ataupun perkara-perkara yang telah dilakukan pada era tahun Descartes. Jadi saya akan menerangkan beberapa projek yang telah dilakukan. Jadi projek yang pertama adalah dia ingin membuat ataupun menghimpunkan buku-buku yang ditulis menjadi satu buku yang mempunyai peristiwa ataupun perkara-perkara yang ditulis yang menjadikan satu buku yang mempunyai isi yang begitu banyak. Dan projek yang kedua pula adalah dia ingin membuat kantap pembesar dan projek itu tidak berjaya kerana dia tidak mahu berpindah ke negara Belanda. Jadi seterusnya projek yang ketiga adalah projek yang betul-betul dia mampu buat dan apa yang dibuat adalah disampaikan dan diterima oleh pelbagai pihak, iaitu dia menulis sebuku yang berkaitan tentang fenomena semula jadi. Dan di dalam buku tersebut dia memberitahu 3 perkara atau peraturan hukum alam daripada Descartes. Jadi yang pertama adalah pelanggaran berlaku dengan bahagian yang lain melalui pelanggaran yang sama. Itu adalah peraturan yang pertama. Yang kedua pula adalah satu bahagian jirim hanya memperoleh pergerakan melalui pelanggaran yang sama. Dan peraturan yang ketiga adalah peraturan yang terakhir adalah pergerakan mana-mana badan yang bergerak menjadi radioaktif walaupun ia membuat atau melengkung akibat daripada pelanggaran. Dan itu sahaja daripada bab 7 yang setelah saya kaji. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan bagi bab 9 iaitu logik baharu. Okey, logik baharu ini adalah ketidakbolehan yang dipertikaikan suatu penangkulan itu bukan kepada kaitan atau kepada kaitan antara bentuk premis dengan kesimpulan. Sebagai contoh, komposisi premis dan kesimpulan yang diperolehi daripada kombinasi subjek dan predikat secara tepat tetapi memberi impak kepada proposisi ke atas minda yang telah cukup sempurna untuk mencapai tahap perhatian yang ideal dan penerimaan yang terkawal. Descartes juga mengemukakan logik yang baharu
satu teori yang mendakwa secara tepat, bukan secara ala kadar. Apa yang dikatakan pembuktian dan tidak jelas bahawa ajarannya membenarkan pembuktikan yang empirikal. Sekian saja daripada saya akan teruskan pembentangan ini kepada rakan kumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Nur Atira binti Jihad, nombor matrik 269566. Saya akan meneruskan pembentangan bagi topik bagi bab 8 yang bertajuk 3 spesimen bagi satu kaedah. 3 spesimen yang diperkenalkan oleh tokoh kita ini ialah dioptriks, meteos dan geometri. Apa itu dioptriks? Dioptriks itu ialah sesuatu yang memberikan maklumat tentang pembiasan cahaya dan bukannya refleksi. Atau makna kata lain, menerangkan tentang cahaya, visi dan cara tiruan meningkatkan kuasa penglihatan manusia. Yang kedua iaitu meteos. Meteos ini ialah satu pengajaran menggunakan kejadian dalam persekitaran untuk menerangkan jirim dalam pergerakan. Sebagai contoh ialah garam terdiri daripada partikel yang panjang, kejang dan tidak boleh menjadi wap apabila berada dalam air kerana ia terlalu berat dan tegar untuk menjadi bawaan udara. Dan yang ketiga ialah geometri. Geometri ini ialah deskripsi tentang mesin untuk melukis lengkung yang sebelum ini kita fikirkan dia tidak dapat diterangkan melalui teknik geometri semata-mata, tetapi dikenali sebagai mekanikal. Bab 10. Keperluan bagi metafizik. Bahagian 4 diskurs menggariskan hujahan yang bertujuan untuk memberikan sokongan bebas kepada konsep fizik Descartes. Descartes ada terangkan yang Tuhan wujud, bahawa dia adalah sempurna dan disebabkan itu dia tidak akan menipu kita. Descartes tak berpuas hati dengan cara dia gariskan penaklukan metafizik dalam diskurs sebab kerja tu disiapkan dengan cara tergopoh-gapah sebab penerbitnya menggesaknya untuk menghantar halaman terakhir. Beliau merasakan yang bahagian 4 mempunyai kekaburan kerana keengganan beliau untuk menggunakan hujahan tertentu. Descartes tidak membentangkan semua hujahan yang perlu kerana dia tidak mahu orang salah anggap bahawa dia adalah seorang skeptikal falsafah. Beliau akan berpuas hati dengan hanya menunjukkan idea mengenai kepastian tentang kewujudan Tuhan melebihi daripada kepastian bahan material dan satu syarat bagi pengetahuan tentang bahan material. Bagi membolehkan beliau memperkatakan apa yang ingin diperkatakan oleh beliau, dia terpaksa mengemukakan versi yang lebih mampat dan kurang memuaskan. Descartes telah menerbitkan meditation yang menyatakan resolusi untuk menolak sebagai palsu apa sahaja yang boleh diragui telah diuji dengan bantuan hipotesis yang aneh dan skeptis. Beliau menjadikan hantu sebagai satu pergelutan yang mampu membuatnya mempercayai palsu sahaja. Beliau tidak peduli untuk menerangkan metafizik secara tepat dan beliau menyerahkan topik utamanya berpandukan apa yang beliau ingat semasa diajarkan kepada beliau. Beliau menggambarkan meditation ini sebagai satu pembelaan tentang kebenaran agama dan dalam menentang para atheist.